Barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 Tajuk hadis pada malam ini, ilmu asas kebaikan. Maknanya nak jadi baik, nak jadi seorang hamba Allah yang baik, ialah dengan memahami agama. Hadis ini muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. An Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Yang bermaksud diriwayatkan daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesiapa yang Allah mahukan kebaikan padanya, nescaya Allah memberikan kefahaman agama kepadanya. Kalau tak hurai, tak parah, faham dah, very clear cut. Nak jadi baik ni apabila kita dapat memahami agama. Nak memahami selok-belok agama, kena melazimkan diri hadir dalam majlis ilmu, baik di surau, baik di masjid. Kalau duduk kat rumah, kalau sekadar baca sendiri, ada benda yang kita tak dapat faham. Yang tak faham kena tanya. Jadi berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ini jelas, Allah Subhanahu wa taala boleh memberi kebaikan kepada sesiapa yang dia mahu. Dia mau saya dapat baik, dia mau tuan-tuan jadi manusia yang baik. Hadis ini disokong oleh firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 269. Kalau tuan-tuan dan perempuan memiliki tafsir Arab Saudi, tengoklah terjemahannya. Apakah yang dimaksudkan dengan hikmah? Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Yang bermaksud, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan al-hikmah. Al-hikmah ni tuan-tuan dan puan-puan ialah kefahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebab sumber agama Islam dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dalam Al-Baqarah 269 Allah menyatakan Allah mengurniakan al-hikmah kepada sesiapa yang Allah kendaki. Dia mau kita, alhamdulillah lah, jagalah elok. Kita diberi kefahaman agama, yakni baca Quran, tengok tafsir, belajar kuliah tafsir, faham. Belajar bidang hadis, dengar ustaz hurai hadis, tok guru hurai hadis, faham. Bila faham ni cukup A. Wa may yu'tal hikmah, dan sesiapa yang dikurniakan kefahaman yang mendalam tadi tentang Al-Quran dan As-Sunnah, faqad utiya khairan katsira, maka sesungguhnya orang tersebut dia telah mendapat kebaikan yang banyak.
Sebab apa? Dia dah faham agama. Jadi manusia baik. Dulu jahil. Benda haram pun dia buat. Dia bersekongkol dengan kezaliman. Tapi bila ikut kuliah Ustaz Syarilung, banyak politik, dia pun mula celik politik. Tak boleh sokong kezaliman, tak boleh sokong pemerintah yang zalim. Lama-lama berlaku perubahan. Ustaz pula setiap hujah disokong dengan nas Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takkan tak nak terima ikut, tak nak terima pulang. Tadi ada siapa-siapa solat jemaat di Masjid Sultan Abdul Aziz. Saya khutbah. Saya pun terperanjat tentang macam mana aku boleh masuk masjid tu. Saya pun naik pelik. Kan? Masjid 3 tingkat. Memang besar tu. Di bawah gerai-gerai jualan. Kan? Arah 1 tempat solat, arah 2 pun ada lagi tempat solat. Ramai. Saya pun terperanjat tu, macam mana dia orang boleh jemput saya. Saya tak pernah masuk, tu kali pertama. Kuliah maghrib belum pernah. Terus khutbah Jumaat. Kau lah tadi. Cuma PA sistem dia tak kau, cerai. Tarik suara saya. Kan? Macam ni okey. Ingat cakap dia dengar sampai Putrajaya ni macam ni. Cerita gitu dah. Khutbah Jumaat, syukurlah tuan-tuan. Saya go all out nah kalau khutbah Jumaat. Kan? Macam ramailah datang jumpa saya, tanya ustaz, dia orang tak kenal. Boleh tak kenal macam ni punya glamour? Ya Allah. Tu alamat umur pendek. Yang seorang tu boleh tak ustaz bagi setengah jam? Nak bincang apa setengah jam dengan aku banyak kerja ni. Bukan duk nak layan hampa seorang ni kan? Nak ustaz boleh jadikan, saya nak jadikan ustaz pakar rojok. Rojok tak boleh, rojak boleh kan? Saya kata ndak ayat Quran apa, surah apa, ayat apa, ambil nama telefon, esok telefon. Kan? Nak sembah ni setengah jam tak maaf. Banyak kerja lagi, kan? Cerita gitu. PPA sistem ni tak bagus. Tarik suara. Sebaik tak hilang. Saya sambil berkhutbah. Saya tengok audience ni. Eye to eye contact. Ada seorang tu saya tengok asyik duk main kaki tu. Tu biru lah tu. Kalau jenis tu kita tahulah. Asyik duk main kaki, gosok kaki, sekejap pejam, sekejap celik, tu biru lah tu. Kan? Hari ni batas-batas iman dan kufur, perkara yang membatalkan iman dan Islam tu memang power. Kan? Syukurlah tak jemput pun tak apa. Kan? Cumanya masjid tu dia tak benarkan kutip derma. Tu yang cerai. Kan? Saya ni mana-mana tempat yang kali pertama saya pergi, saya akan tanya dulu. Kita kena ada adab lah kita datang tempat orang. Telefon tu Haji. Saya lazimnya saya akan kempen sekolah, bawa tun derma saya, kutip derma. Di sini minta maaf ustaz. Dia kata, di sini ada undang-undang. Kan, menantu tak boleh makan, ambil bau saja. Tak apalah nak buat macam mana. Rumah orang, kan? Kita ikutlah cara dia orang. When you are in Rome, do as the Romans do. Lebih kurang macam itulah pepatah Inggeris, kan? Jadi cerita macam tu. Tapi yang penting message sampai. Tapi hari ni memang alhamdulillah lah, ayat Quran, hadis lancar, bahasa tersusun. Kadang-kadang dia ada mood juga tuan-tuan. Kalau korang tidur, kadang-kadang macam tak ada confident pun dah. Iblis duk ganggu kita. Hari ni overconfident pula dah. Kan? Syukur kepada Allah. Tak jemput pun tak apa dah. Tanggungjawab saya selesai. Banyak bicara tentang hudud. Jangan mempersendakan hukum hakam Islam. Saya beritahu kepada hadirin lah, pada jemaah. Batal iman dan Islam kamu. Ini dalil Quran, ini dalil hadis. Inilah tuan-tuan yang dikatakan hikmah. Allah kurniakan al-hikmah, kefahaman tentang Al-Quran, As-Sunnah kepada sesiapa yang Allah kendaki. Dia pilih kita, kita jagalah nikmat ni elok tuan-tuan. Apa juga nikmat yang Tuhan beri, kata Ibnu Abbas,
ayat ni, ayat yang saya nak baca ni, dia ada dua tafsiran. Surah Ar-Ra'd, surah ke-13 di pertengahan ayat ke-11. Tuan-tuan selalu dengar ayat ni. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala ataupun sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Ibnu Abbas mengikut pandangan dia, ayat ini bermaksud seperti berikut. Tuhan kurniakan sesuatu nikmat kepada kita, kita jaga elok. Hari ini dia bagi kelebihan-kelebihan tertentu pada seseorang. Kita tak jaga nikmat tersebut, kan? Jadi satu hari Allah akan tarik semula. Hilanglah nikmat tersebut. Jangan salahkan Allah, salahkan diri kamu. Itu satu. Itu mengikut Ibnu Abbas. Mengikut ulama-ulama yang lain, ayat ini mengajar kita bahawasanya manusia boleh berusaha untuk mengubah nasib mereka. Boleh. Mesti kena ada usaha untuk mengubah kehidupan kita, kan? Jadi kalau kita rasa kita lemah, tak mahir Quran, belajarlah Quran. Cari guru Quran sampai kita lancar baca. Saya pun dulu tak pandai baca, memang tak boleh baca, bukan tak pandai. Tapi saya pulun semua tuan-tuan Quran. Sampai hari ni saya boleh kata gila Quran lah. Gila Quran tak apa tuan-tuan, jangan gila babi lah, kan? Saya gila Quran semua. Saya kan boleh tengok Quran, kan? Saya berkawan dengan Quran, pergi mana pun ada Quran dalam beg tu. Kalau outstation, yang hand luggage tu kan, mesti saya bubuh satu terjemahan. Ni saya nak tukar tu, saya nak cari yang siap dengan asbabun nuzul. Jadi saya nak hafal semua. Ayat ni sebab apa? Ayat ni sebab apa? Kalau boleh nak hafal ke semua. Bukan banyak pun asbabun nuzul, kan? Kita kena minat dengan Quran. Jadi ini adalah kurniaan Allah. Ingat, sesuatu nikmat yang Tuhan kurnia pada kita, sekiranya kita tidak menjaganya, nikmat itu akan hilang, dicabut semula oleh Allah, hilang. Ataupun ayat tadi menyatakan manusia perlu berusaha untuk mengubah kehidupan mereka. Jadi jagalah. Dua-dua tafsiran kita terima. Ibnu Abbas memang seorang tokoh yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Allahumma alimhul kitab. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kefahaman yang mendalam tentang Al-Quran kepada Ibnu Abbas. Sebab tu dia hebat, dia menjadi tempat rujukan, sumber rujukan para sahabat yang empat tu, Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali radhiyallahu anhu. Baik. Jadi ada hadis, ada ayat Quran. Hadis pada malam ini menekankan tentang ilmu asas kebaikan, ilmu agama yang akan menyebabkan seseorang itu menjadi baik. Cuba kita kata ingat semula kisah-kisah lampau kita lah, kan? Zaman jahiliah dulu tak peduli Islam, kan? Bukanlah tuan-tuan orang tempat lain lah, tuan-tuan pun sama lah dulu pun, kan? Bukan dia warak sangat, kan? Bercakap pun sama ya, kan? Tapi hari ni alhamdulillah, kan, kita mampu menjaga solat, kita tak tinggalkan puasa, kan? Kita tak terlibat melakukan benda-benda yang haram yang menjadi kewajipan kita amal. Oh tuan-tuan, syukurnya ini. Kita telah diberikan kefahaman agama. Akhirnya kita mula beramal dengan amal-amal soleh, amal yang Allah redha. Cuba dengar keterangan Dr. Zazan. Tiada kebaikan bagi orang yang tidak memahami dan mempelajari kaedah-kaedah dan perkara cabang dalam agama Islam. Itulah. Kalau kita tak menuntut ilmu agama Islam, percayalah kita tak akan jadi manusia yang baik. Kenapa? Karena soal halal haram kita tak faham. Soal dosa pahala kita tak tahu. Kita main
Nah, lanyak semacamnya. Nah, tapi sekarang bila dah kita dapat kefahaman agama macam di surau tuan-tuan ni, boleh kata tiap-tiap malam kan? Boleh. Tiap-tiap malam. Malam sahabat kita ni di section 17 kan? Semalam ceramah. Malam ni kita baca hadis. Buka ajar hadis tuan-tuan. Saya baca ya. Malam ceramah, sahabat dapat poin tentang bagaimana apakah usaha yang perlu kita lakukan untuk mendapat rahmat Allah. Semalam rupanya masjid tu pun banyak biru no. Depa tak bagi tahu Kau tak kelanyak kau dah pergi 3 kali lah. Sekali ni kali keempat mati lah buat-buat tu. Patut duduk kat jauh kan. Saya ucap terima kasih pun dia tak kata apa. Janggut putih tu. Rupanya kau kodek tu. Dah dapat maklumat lain kali hampa kena dengan aku. Kan? Cerita gitu. Bukan nak ajar dia orang tuan-tuan, nak bagi kefahaman. Saya tak takut. Sebab hujah saya Quran hadis. Kalau siapa-siapa yang merasakan tak betul, bawa qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Itu ajaran Islam. Al-Baqarah ayat 111. Bawalah keterangan kamu. Bring your proof if you are truthful dalam bahasa Inggeris. Bawa keterangan kamu sekiranya apa yang kamu dakwa itu benar. Kalau kamu mendakwa Pak Syed mendakwa saya tak betul, dekat mana tak betul? Apa yang betul? Tolong tunjuk. Yang salah kita perbetulkan. Jangan misyok dakwa ya. Dalil tak ada. Hujah tak ada. Islam tak terima. Sebab itu dalam Islam tuan-tuan, al-bayyinah 'alal mudda'i. Orang yang mendakwa ni dia kena bawa bayinah, keterangan. Bukan boleh suka-suka hati. Suka-suka hati dakwa tu, dakwa lewat dakwa tu. Dalam Islam bawa keterangan. Tapi nak buat macam mana? Kan? Selagi tak tukar kerajaan ni, selagi itulah tuan-tuan, percayalah keadilan tak akan tertegak. Ni kita nak bagi kefahaman agama ni yang dia orang bimbang ni. Kan? Tadi reaksi yang saya terima daripada sahabat saya pun, rata-rata orang muda kata, Masya Allah, hari ni betul-betul khutbah. Bukan kita rasa kembang dah Dah selalu dah memang orang kata khutbah saya pun. Saya pun dah lali dah, immune dah dengan benda-benda pujian kan. Rata-rata orang muda kata hari ni memang clear betul lah. Siapa dia? Dia tak kenal. Mangkuk ayun. Kan? Kalau Najib tak kenal tak apalah. Bolehlah excuse kan. Ceritanya. Jadi cerita gitu. Tengok Dr. Zahzan kata, tiada kebaikan bagi orang yang tidak memahami dan mempelajari kaedah-kaedah dan perkara cabang dalam agama Islam. Ilmu Islam ni luas tuan-tuan. Ilmu Allah ni luas. Ilmu Islam ni ilmu Allah lah. Sebagaimana dalam surah Al-Kahfi tu, ayat kat mana saya pun tak ingat lah. Kalau kamu tengok sekejap, saya ambil ayat kat ujung-ujung tu. Surah Al-Kahfi surah ke berapa tuan-tuan? Dah dengar selalu takkan tak tahu. Surah ke-18 ada 110 ayat. Ayat kat ni yang ayat kalau kamu apa? Walau kanal bahru midadan li kalimati rabbi tu. Ayat 109. Seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimah-kalimah Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Makna ilmu Allah terlalu luas. Ayat 109. Ilmu kita ni cetek. Tuhan bagi, tapi sikit. Sebagaimana Yahudi datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanyakan satu soalan yang tak sepatut ditanya. Muhammad, dia orang kata kamu ni hebat sangat. Sekarang kamu tolong jawab soalan aku. Di mana roh kita? Di mana roh kita berada? Nyawa kita ni kat mana? Bodoh semua Yahudi tu, kan? Dan Tuhan turunkan ayat supaya Nabi menjawab. Di penghujung ayat saya baca seluruh ayat lah. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Al-Isra
surah ke-17 ayat 85. Dan sekiranya ditanya kepada kamu tentang roh, katakanlah roh adalah urusan Tuhanku dan Tuhanku tidak memberi ilmu pengetahuan kepada kamu wahai Yahudi, wahai manusia, kecuali sedikit. Kita yang ada kat kita sedikit ya tuan-tuan kan. Kita kalau tengok Dr. Zakir Naik ceramah kan, kitab Bible dia hafal, kitab Hindu dia hafal kan? Kita hafal kitab 52 ya kan. Fui. Kita dah rasa kagum lah dengan kemampuan beliau. Itu pun sedikit je kan. Dia bukan tahu semua, betul tak? Yang tahu semua Allah ya. Bagi kita nampak banyak, tapi di sisi Allah sikit je kan. Cerita dia. Baik. Jadi kesimpulannya hadis pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, mengikut pandangan saya lah, hadis ini sebenarnya membicarakan tentang hidayah Allah. Bagaimana ataupun apakah usaha yang perlu kita lakukan untuk mendapat hidayah Allah. Hadis ni cerita tu je. Kita jadi baik apabila kita dikurniakan kefahaman agama yang mendalam. Siapa yang memberi kefahaman? Siapa yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada malam ini kita nak fokus, insya-Allah secara ringkas, kalau sempat kita habiskan semua, tak sempat to be continued next month. Malam ni fokus kita dengan tajuk hidayah Allah. Apakah usaha yang perlu kita lakukan untuk mendapat hidayah Allah? Sebelum saya melangkah lebih jauh, saya nak tanda dulu. Kita perlu fahami dua ayat Quran terlebih dahulu. Al-Qasas 56, Yunus ayat ke-10. Al-Qasas 56 ayat yang menjelaskan soal hidayah. Surah ke-28. Al-Qasas surah ke-28, ayat yang saya nak baca ayat 56. Tuan-tuan yang ada ayat Quran dalam handphone tu, bukalah tengok, belajar sama kan. Kalau selalu tuan-tuan ikut yang saya sebut lama-lama, tuan-tuan mahir. Sebut Al-Qasas tahu dah, selepas surat An-Namli, sebelum Al-Ankabut. Ada selalu dah tengok, selalu tengok. Kullama takarrara taqarrara, kata ulama. Setiap benda yang diulang-ulang memantapkan. Sebab tu orang yang nak hafal Quran ni tuan-tuan, dia kena ulang. Ada seorang pelajar sekolah kami, Masya Allah, baru belajar di sekolah Tahfiz Mutmainah setahun 8 bulan. Dia dah hafal tuan-tuan 28 juzuk. Target dia bulan September clear 30 juzuk, mana rekod. Sebelum ni rekod yang dipegang ialah 2 tahun 9 bulan. Kita target 4 tahun lah. Tapi budak ni pun dia cerdik, genius, memang nombor 1 selalu. Dia dah mampu menghafaz dalam tempoh 2 tahun 9 bulan. Tapi yang ni setahun 9 bulan. Lagi hebat kan? Budak ni pun macam yang sebelum juga, yang 2 tahun 9 bulan. Semua subjek dia score excellent, A1 semua. Akademiknya, diniah kami, agama kami dalam bahasa Arab. Bahasa Arabnya, diniahnya, Quran, semua nombor 1. Masya Allah kan? Budak pun warak ya. Kesemua ni tuan-tuan adalah kurniaan Allah. Kita perlu jaga kurniaan ini. Jangan sombong, jangan lupa diri. Baik. Hidayah Allah. Al-Qasas surah ke-28 ayat 56. Ayat ini diturunkan oleh Allah dikaitkan dengan kematian Abu Talib. Abu Talib, uncle. Bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi begitu bersedih hati di atas kematian bapa saudara dia
Abu Talib yang banyak jasa dengan Islam. Dia ada jasa, tuan-tuan. Sewaktu dia hidup ni, tak ada seorang Arab Quraisy yang berani menyentuh jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sesiapa yang cuba nak menyentuh jasad, dia nanti jawab, over my dead body. Macam sahabat kita lah, mati dah. Langkah mayat aku. Kan? Cerita dia. Tu jasa tu. Selepas kematian beliau, baru mereka bertindak ganas. Beliau salah seorang prominent figure, orang terkemuka yang disegani di bumi Mekah. Jadi bila dia meninggal dunia, sedangkan Nabi pujuk dia supaya mengucap 2 kalimah syahadah, nescaya aku beri syafaat kepada engkau. Ni soal hidayah ni. Ke dalam tafsir sebut, sekali-sekali rasa nak mengucap. Tengok muka Abu Lahab, Abu Jahal, sial buat 2 abu ni. Dia orang pun datang juga, tuan-tuan. Kan? Nanti apa pula kata 2 abu ni? Kan? Akhirnya mati dengan tidak mengucap 2 kalimah syahadah. Nabi begitu bersedih hati sehingga dikatakan tahun duka cita Khadijah, kematian Siti Khadijah, kematian dia punya uncle tu. Ketika bersedih hati itulah, karena Abu Talib yang banyak jasa ini tidak diberi, tidak mengucap 2 kalimah syahadah, Allah turunkan firman-Nya, innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak boleh memberi hidayah, petunjuk kepada sesiapa yang engkau kasih. Nabi Nuh isteri kapi, anak kapi. Nabi Lut isteri haprak. Fir'aun isteri pula baik pula dah. Fir'aun bapa haprak. Kan? Tengok tuan-tuan kehidupan kita. Kesemua ni kalau kita tengok betul-betul, kita scrutinize kan, pengajaran. Kadang-kadang ada suami yang baik, isteri cerai. Kan? Ada isteri cukup bagus, rajin datang solat berjemaah lah, dengar kuliah. Suami haprak. Betul tuan-tuan, saya dapat panggilan telefon selalu mengadu hal soal-soal ni lah. Muslimat, mana suami tak nak solat, nak buat macam mana ustaz? Telefon 1:30 pagi tu, time kita sedap tidur. Tu saya potong line rumah, handset kita tak apa, kita off, habis, selesai masalah. Saya on yang number tuan-tuan tak tahu. Number tu anak, isteri dan menantu saja yang tahu. Tu yang boleh tidur nyenyak. 1:30 pagi tuan imam. Mana logik sampai pukul 2, setengah jam. Allah, macam-macam nangis-nangis. Macam mana nak pergi berhenti ni? Macam mengantuk dah. Tidur sedap. Apa pandangan ustaz? Apa cadangan ustaz? Minta cerai suami nikah dengan aku lah, selesai masalah. Aku semayang tak tinggal insya-Allah. Tak telefon, saya pun potong terus lain. Aduh, 1:30 pagi tuan-tuan. Itu yang kita cerita. Nabi Nuh isteri dia out. Nabi Lut out. Nabi Nuh ulul azmi tuan-tuan. Soal hidayah bukan soal ulul azmi, bukan soal apa Habibullah ni. Kekasih Allah pun tak boleh, ni ayat dia. Akan tetapi Allah beri hidayah, petunjuk kepada sesiapa yang Allah kendaki. Allah mau. Tengok siapa yang dapat hidayah? Cat Stevens, One Way Wind. Early 70s dulu. Lagu tu top tuan-tuan, chart dia punya around the world. Satu dunia ni, all over the world. Carta nombor 1, Cat Stevens.
Masa tu saya muda lagi lah. Baru tingkatan berapa? Tingkatan 3. Kan? One way win. Sampai jadi millionaire. Kan? Sampai jadi jutawan. Kita tak ketahuan. Akhirnya tengok. Dia baca the Holy Al-Quran. Kan? Dia tengok makna. Dia minat surah Yusuf. Saya dipahamkan. Allah beri hidayah. Hari ini dia jadi seorang Islam. Dia telah mewakafkan 32 tadika Islam di England, tuan-tuan. 33 asalnya satu saja jadi milik dia, 32 diwakafkan. Asalnya gereja. Tahulah tuan-tuan, Mak Saleh, dia seminggu sekali ya solat. Tu pun malas. Akhirnya gereja tu ditutup, dia beli. Saya baca satu artikel tentang Yusuf Islam. Bukan Yusuf Haslam. Yang tu gerak-gerak khas. Tu cerita gitu. Tengok tuan-tuan. Dan kini Yusuf Islam tidak dibenarkan memasuki United States of America. Dia di antara yang di-ban, tuan-tuan. Kena baca lah sikit. Kan? Kerana mereka bimbang dengan dakwah dia. Dan dia tahu. Selok-belok golongan Kristian, golongan Yahudi ni. Dia datang daripada golongan tu. Dia tahu panggil dia orang. Tengok Allah bagi hidayah. Macam ayat ni. Akan tetapi Allah boleh beri hidayah kepada sesiapa yang Allah kendaki. Dan Allah tahu siapa yang boleh menerima hidayahku. Dia tahu dah. Yang tak boleh terima ni tuan-tuan, Allah susah. Minta maaf sebut ni berdasarkan Quran tau. Yang mudah menerima kebenaran ini adalah orang-orang muda. Yang susah menerima kebenaran ialah orang-orang lama. Bukan tua, lama. Bukan section 8 ni, section 6 tu, section 6. Kan? Tuan-tuan ingat tak ada ayat Quran. Sebab tu saya kata setiap yang saya sebut, saya ada dalil. Suratul Kahfi. Pak Syed senyum apa? Memanglah section 6 tu. Saya bukan kata section 8. Section 6 tu. Tua-tua bangka susah nak terima kebenaran. Suratul Kahfi, surah ke-18, ayat ke-13. Cuba tengok Quran. Buka tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Tengok, wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman dengan Allah. Lalu Allah tambahkan petunjuk kepada mereka. Masya Allah. Kan? Mereka ni tuan-tuan anak orang-orang bangsawan. Mereka diajak supaya menyembah berhala. Dan mereka berjaya membebaskan diri mereka daripada memperhambakan diri kepada pemimpin Tagut itu. Ni merdeka. Mereka membebaskan diri mereka. Mereka enggan menyembah kehendak makhluk. Akhirnya seorang demi seorang meninggalkan majlis tersebut, masuk ke dalam gua. Allah tidurkan mereka selama 309 tahun. Kalau dapat tidur lama tu, tuan, syu'ur. Hari ni agak dalam sejarah, tuan-tuan. Saya tak tidur. Saya pun tak tahu, saya tengah buat research ni. Memang saya ada amal makan minyak zaitun, tapi keluaran Turki. Tapi saya switch makan Indon tu. Dia tulis Tursina olive oil. Hari pertama saya tak rasa lagi, Pak Syed. Masuk hari kedua, saya rasa macam ada perubahan. Dia tulis situ bahasa Indon lah. Pagi 3, sore 3. Macam satu macamnya energi, tuan-tuan. Kekuatan luar biasa. Orang rumah saya kata, selalu mesti tidur hari ni. Tak mengantuk nak tidur apa?
Kan? Oh tu cerita dah. Tu saya tengah buat kajian ni. Nak confirm ni. Benda ni okey ke tak? Nanti hampa bubuh apa nama dadah ke apa, balik awal aku. Kan? Ha. Nah. Ha. Bukan nak kempen suruh tuan-tuan beli. Kalau tuan-tuan nak cuba belilah, sahabat saya bawa. Kan? Saya dah beli 3 botol lah kat dia. Bagi anak saya, sebab anak saya selalu driving. Hang cuba tengok mana tu je rezeki. Tapi saya dah memang 5 hari saya makan kat seminggu dah. Saya tukar ni, memang dia bagi energi. Tak mengantuk tuan-tuan. Saya pun rasa pelik. Kan? Dan tuan-tuan dia melawaskan. Nah, kalau kita yang orang bukan tua, orang lama seperti saya ni. Kan? Kadang-kadang kita ada sembelit. Kan? Bukan nak kempen produk tu, tuan-tuan nak beli-belilah. Bukan saya punya, sahabat saya yang bawa. Tapi nak cerita ni dia. Orang muda dalam ayat ini mudah menerima kebenaran. Yang tua-tua ni susah tunggu tuan-tuan. Kan? Kalau mereka dah berpegang dengan satu fahaman pula karat biru pula. Pak Syed habis macam section 6 tu lah. Tuan-tuan ketahu apa, saya buat contoh ya. Kan? Tu cerita dia kan. Ada orang section 6 ni, jangan marah. Nak marah, pergi balik. Itu dia. Nah, cerita gitu tuan-tuan. Soal hidayah, soal Allah. Sebab tu saya nak bahas malam ni, usaha yang perlu kita lakukan untuk mendapat hidayah. Bukan dia nak bagi macam tu. Saya dah cerita banyak kali dah. Saya bukan nak cerita peribadi orang. Peribadi saya lah senang. Takkan saya nak bohong kan? Bagaimana boleh berlaku perubahan? Bermula dengan masjid tuan imam. Bila I was transferred from Nibun Tebal to Taiping. Kan? Tu saya mula kenal Islam yang original. Bermula di masjid. Allah pertemukan saya dengan seorang sahabat, Masya Allah. Dia yang pimpin, dia yang ajak, dia yang seru. Kan? Dari seorang yang tak tahu membaca Al-Quran, tak pandai azan, tak tahu dan tak berani nak jadi imam. Akhirnya semua boleh buat dengan izin Allah. 6 tahun tuan-tuan. Saya tinggal di masjid tu 6 tahun. Dari tidur tepi kaki 5 tu, tak malu nak beritahu. Akhirnya Tok Imam bagi laluan. Bilik imam jadi bilik saya. Dia promote. Dia kan ada kuasa veto. Kan? Dia promote, dia submit nama saya seorang lah. Kan? Kepada AJK. Dah sungguh. Dia submit satu nama doktor. AJK Masjid setuju. Saya imam nombor 2. Alamak. Asal tak tahu baca Quran. Allah memberi hidayah kepada saya. Saya ingat lagi tuan-tuan, di tangga masjid, di tangga surau Telekom di Taiping tu, jalan lumba kuda tu, kalau tuan-tuan pernah tinggal sana. Sahabat saya dah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Saya ingat lagi. Tasyarif. Hampa ni ada baca Quran. Aku baca tu boleh lah kot, tapi tak tahulah betul ke tak. Kan? Kenapa? Mau tak kita cari seorang ustaz, kita belajar Quran? Ama? Saya kata tak apa, bayaran saya sponsor. Kan? Dia mula itu, Allah dah gerakkan hati. Kan? Oh, mula-mula ramai lah tuan-tuan, 30 orang. Round pertama, round kedua tinggal 20. Round ketiga tinggal 10. Bila round ke-10 tinggal saya aja. Cerai pokok ni. Saya never give up. Saya belajar betul. Dengar keset. Saya belajar Quran ni tuan-tuan 10 orang guru. 2 ni memang pakar betul bab Quran. Yang last sekali, yang ke-10 tu memang dia ni memang pakar betul lah. Kira ada 9 guru dah confirm bacaan saya betul. Pergi kat dia tak betul lagi. Saya kata apa ustaz tak betul. Siapa tok guru di sini? Saya tak, I'm sorry, lupa. Ingat aku guru.
Apa betul boleh? Ni baru betul. Dia hendak kita sebutan ni bagi bunyi Arab. Jangan bunyi Melayu. Tu dia punya halusi. Itu permulaan tuan. Ada usaha, bukan saya duduk diam nak jadi macam ni. Tadi pun ada seorang tu orang Penang. Orang kampung Said, bukan Pak Said ni. Pak Said section 6. Dia tanya, boleh cerita sikit latar belakang? Ya, saya kata dulu saya kerja bank. Macam mana ustaz belajar macam mana? Dengar khutbah punya pasal hari ni lah ni. Saya kata saya masuk pondok. Belajar agama. Takkan masuk pondok belajar piano. Tanya soalan yang tak sepatut ditanya ni lah kadang-kadang aku nak lanyak ni. Lepas tu saya pergi juga ke Yaman, makan-makan angin, ambil keberkatan bumi Yaman. Kan, jumpa Tok Syekh Muhammad Ismail Amrani. Dia doakan saya, dia peluk saya. Oi, berkat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak berkat, tuan-tuan peluk saya pula. Kan? Betul tuan-tuan. Hari kedua saya di bumi Yaman tu, Tok Syekh tu tidak semena-mena saya keluar daripada apartmen tu, bertembung dengan dia, dia datang dia peluk saya. Saya pun terperanjat. Tapi dalam hati saya tahulah aku pun Syekh juga. Kan? Syekh Sorir, Syekh kecil, dia Syekh Kabir, Syekh besar. Hari kedua dia peluk saya. Sejak dia peluk saya, orang Arab, neighbor saya cukup hormat kita. Kan? Ada usaha, bukan boleh duduk diam nak dapat hidayah. Tapi kena ingat, kesedihan Nabi, Allah ganti dengan turunnya ayat 56. Barulah tenang Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya hidayah bukan kerja dia. Hidayah ini adalah kerja Allah dan kurniaan Allah. Ayat yang kedua surah Yunus. Surah Yunus. Ayat ke-99, surah ke-10 ya. Yunus surah ke-10 ayat ke-99. Sepotong ayat ini menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak pastilah di sini dia terjemah sedemikian atau tidak. Sebahagian dia sebut ayat ini dikaitkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah ke-10 ayat 99. Di sini dia tulis. Tempat lain dia kata dia sebut Muhammad. Ayat ini juga ada persamaan dengan ayat 56 Al-Qasas. Soal hidayah. Soal beriman kepada Allah. Walau syaa rabbuka la amana man fil ard kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Yang bermaksud, dan kalau kami kendaki, kalau kami kendaki, kami jadikan seluruh umat manusia di muka bumi beriman kepada kami, kata Allah. Jadi tak ada orang jahat, semua baik. Kan? Orang Israel baik, orang US baik, orang Melayu lagi baik. Orang section 6 menjadi baik. Kalau Allah kendaki. Kan? Contoh aja. Kan? Apakah kamu nak memaksa mereka sehingga mereka beriman kepadaku? Tuhan kata, jangan paksa. Tugas kamu berdakwah. Macam mana? Haram kata haram. Dosa kata dosa. Zalim kata zalim. Itu je. Macam hari inilah. Saya tak termakan pujian tadilah, ramai orang pujilah. Khutbah tu sedap. Orang tu datang, ustaz macam ni bau jelas. Bau jelas. Kan? Pergilah beli, doktor. Beli apa? Yang kacang soya macam keras tu kan. Macam tadi. Orang perempuan jual. Dia orang pun dengar kat bawah tu. Kan? Dia pun nak habis dah barang dia. Mula-mula saya nak beli 3, tak apalah, ada RM4. Saya kata satu RM4. Satu RM1 bagilah 4. Lepas tu dia tanya, saya, cik ni siapa dia? Oh saya kan, tadi saya baca khutbah. Dia bagi 6 tuan-tuan. Nak beli 4, dia bagi 6. Dia kata, orang perempuan. Patutnya tadi saya dengar. Puasnya makcik dengar.
Pergi pula beli bihun sup. Kan? Order 3 ya, order 3. Kan? Kawan tu tanya, oh ustaz tadi khutbah sedap, ustaz macam 3 dapat 4. Dia tambah 1 kuih tiaw. Yang tu saya tak makan. Kan? Cerita gitu. Kita tak makan puji ya lantak bila. Yang penting message kita jelas. Soal hidayah bukan soal saya. Yang penting tadi saya sebut perkara-perkara membatalkan iman dan Islam. Senangnya tuan-tuan. Hanya dengan berkata hukum apa ini jadi kafir. Makna merujuk pada hudud. Ni hukum apa ni? Tuan-tuan tengok tak dalam internet yang pancung kepala, penggal kepala tu kan? 4 orang. Allahu akbar tuan-tuan. Saya tengok nasib baik selepas makan. Kalau sebelum makan ingat tak jadi makan tuan-tuan. Getah lutut ni. Tu tengok dalam video, tak tengok live. Saya tak boleh bayang tuan-tuan. Kan? Pemancung tu relax kan? No? Pump seorang. Pergi yang kedua, pump seorang. Sekali tetap. Balik awal. 4 orang tuan-tuan. Kalau kita tengok live, saya ingat aku pengsan lah. Confirm. Bukan lemah semangat. Yang ni benda ni, dia jadi sendiri tuan-tuan. Sebahagian macam saya tak boleh tengok darah banyak. Sebahagian boleh tengok. Tapi tengok video tu, ini yang Allah firmankan dalam surah Al-Ma'idah ayat 38. Jangan kita persendakan hukum Allah. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Cegahan daripada Allah. Kalau kamu nak cegah jenayah, kembali kepada undang-undang aku. Pasti insya-Allah jenayah paling tidak akan berkurangan. Kita tengok tu pun tuan-tuan. Dr. Syed tak tengok kan tu? 4 kepala Dr. Syed. Ya Allah. Saya dekat setengah jam lepas tu baru tengok video tu. Tak tengok live. Adik kepada Ustaz Salihuddin Nasir yang tinggal di Sungai Petani, sejuk aircon ni no. Yang mana sejuk tu? Dia reduce sikit lah, sejuk sangat. Saya kalau sejuk ni tak boleh nak bercakap tuan. Nanti saya jadi keras lah, balik awal saya pun. Saya ingat lagi. Ustaz Abdul Halim Nasir sebut. Dia bawa rombongan umrah tuan-tuan. Tapi dia tak lihat peristiwa tu. Jemaah dia lihat. Di Madinah. Seorang Pakistan, dia merogol dan membunuh seorang wanita. Jadi saja nak jadi rezeki orang Malaysia hari itu, kan? Katanya macam itulah. Dia dijatuhkan hukuman pancung. Si orang Malaysia semua relax nonton tengok syok. Bila pancung punya pengsan habis. Itu yang kata nakala minallah. Jadi gerun tuan-tuan. Jadi takut Allah. Saya sedih pun sedih juga. Tapi saya dipahamkan mereka ni mengucap 2 kalimah syahadah dulu. Minta bertaubat kepada Allah. Tapi nak buat macam mana? Jadi sebagai contoh kepada orang lain. Kesalahan tetap kesalahan tuan-tuan. Sebagaimana Usamah bin Zaid datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta supaya wanita bangsawan ini jangan dipotong tangannya. Nabi terus bersumpah, waimallah law anna Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalau anakku Fatimah mencuri, aku potong tangan dia. Tak pilih bulunya tuan. Nah, Islam dia tak pilih bulu. Kita kena pertahan dan kita kena amal benda ni. Baru Islam tu menyerlah, baru orang respect. Nah, jadi bila kena pancung tu, Ustaz Halim Nasir kata, orang lelaki tuan-tuan, ramai yang pengsan, perempuan kebanyakan pengsan. Orang lelaki Malaysia ni dekat seminggu makan tak lalu. Bagi tom yam tak mau. Bagi racun tikus pun tak mau. Dr. Syed seminggu makan tak lalu sebab dia tengok live. Saya tengok video pun kata lutut tuan-tuan. Tu yang kata gerun tu, gerun. Allahu Akbar. Sebab pancung kepala. Zalimkah hukuman Allah? Mana zalim? Tindakan dia lagi zalim. Kan?
Dia nak barang kita, dia bunuh kita, dia rogol pula. Oh, apa cerita ni? Nak minta lah Pak Syed. Jangan buat macam tu. Dia kata, minta hang tak bagi, hang kedekut. Sebab tu jangan kedekut sangat kita ni pun. Kan? Tadi lepas habis khutbah tu tuan-tuan, masjid tu punya hebat Sultan Abdul Aziz ni, dia ada rela pula yang jaga. Rela berkorban. Sampai tak solat. Nak solat apa dia orang India. Kan? Nah, habis-habis dia orang ada 3 orang. Dia bagi seorang RM5. Seronok tuan-tuan. Saya memang suka macam tu. Saya suka banyak sedekah kat orang bukan Islam. Islam pun saya bagi. Tengok reaksi. Allah ustaz, panggil ustaz nak. Dia tahu lah sebab dia reserve lah satu parking lot untuk kereta saya tu. Terima kasih ustaz yang kata, terima kasih encik. RM5 lah bukan banyak pun. Kan? Tapi bagi dia fikir sikit, ni orang Islam ni. Kan? Tu cerita dia. Nah, sebab tu kita kena buat perubahan tuan. Tak boleh duk cara Melayu ni, cara Islam, amal Islam. Jangan sayang duit. Tapi tuan-tuan ni alhamdulillah lah kan. Tiap kali saya datang mesti baginya. Malam ni confirm bagi lagi. Tapi tak ramai malam ni. Tak apalah, berapa yang dapat. Tak boleh 2,000, 5,000 pun jadilah tuan-tuan. Kan? Nah, cerita masjid tadi, dia tak pergi kutip derma tuan-tuan. Tapi bila rezeki tu ada, dia tetap datang. Kan? Saya turun habis dah semayang ba'diyah Jumaat, pakat datang salam raut, tahu salam raut? Salam raut. Oi, saya kata banyak ni. Bukan untuk saya, untuk sekolah. Kan? Itu cerita gitu. Dah? Baik. Kembali pada Yunus 99, engkau tak perlu paksa. Kalau aku mau semua manusia jadi baik. Seluruh umat manusia di bumi jadi baik. Beriman kepada aku. Tak adalah perang lah di Palestin ni. Betul tak? Itu dia cerita dia. Nah. Kalau tidak, tak payahlah Allah cipta syurga dan neraka. Betul tak? Bila dia buat tu, makna sebahagian akan dimasukkan ke dalam neraka. Dalil Quran pun ada. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Dalam surah Asy-Syura, surah ke-42 ayat 7. Cuba tuan-tuan cek betul tak? Sebahagian manusia akan dimasukkan ke dalam syurga, manakala sebahagiannya lagi dicampak ke dalam neraka. 42:7. 42 Asy-Syura ayat yang ke-7. Segolongan masuk syurga dan segolongan masuk neraka, ayat ke-7. Sebab itu soal hidayah bukan kerja kita, kan? Saya tengok reaksi muka-muka yang saf pertama tu. Selalunya tuan-tuan, yang lawan Islam tu saf pertama lah. Datang awal. Tasbih dahsyat tuan-tuan, besar bola pimpong lah. Punya warak. Bila sebut hudud, dia duk main kaki dia. Kejap-kejap, bila lah ustaz ni nak berhenti. Kan? Kita tahu ni mesti pokok-pokok ni tak suka ni. Saya tak boleh. Nak buat laporan, buat. Saya bukan sentuh mana-mana nama. Saya cakap segi hukum. Kan? Cerita gitu. Soal hidayah. Kalau Allah mau, seluruh umat manusia menjadi baik. Apakah kamu nak memaksa mereka sehingga mereka beriman? Tak payah. Kita cakap je. Kan? Cakap pun selalu saya latih diri saya, jangan fitnah mana-mana pihak. Walaupun kita membenci kerajaan yang ada ni, tentu benci tak? Alamak, hampa sokong mereka. Cerai Tapi jangan fitnah. Fitnah benda tak betul, bukan ajaran Islam. Kita kena berlaku adil tuan-tuan. Kalau baik, kita katakan baik. Betul tak? Kalau yang zalim, kita katakan zalim. Jangan takut pula nak kata. Tadi polis pun ramai tadi, pangkat-pangkat. Dengar khutbah, cantik lah. Kan? Itu yang kita nak. Tuhan bagi peluang tuan-tuan. Itulah, dah kelang kabut pula Selangor. Esok terlepas Selangor, tak ada dah lah khutbah. Syari'ul tak boleh masuk dah masjid. Kan habis. Rugi tak? Rugi no? Sebab tu jaga nikmat Tuhan bagi ni. Kan? Sikit je. Selangor negeri tuan-tuan kan? Negeri tuan-tuan lah no? Tak tahulah macam mana kesudahan dia nanti. Kan? Susah-susah tak ada nama, submit nama saya lah, selesai.
Kan? Cerita gitu dah. Baik. Baik, malam ni kita nak bahas usaha untuk mendapat hidayah. Ada 8 poin sini, tuan-tuan mungkin tak sempat lah. Ya, yang tak sempat tu bulan depan. Kuliah ni pun tak boleh lama-lama sebab tuan-tuan setiap malam. Tuan-tuan tak jemu lah. Ha? Oh. Kira okey kan? Dulu saya pun macam tu, tuan-tuan. Tuan-tuan maghribnya. Saya asar pergi, maghrib pergi, isyak pergi. Patut sangatlah jadi ustaz. Tak sungguh. Saya kuat belajar, tuan-tuan. Beli kitab. Kan? Beli kitab. Kita boleh baca Jawi. Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati. Ustaz Zakaria Ahmad. Asar saya ikut dia, maghrib ikut dia, isyak. Sebab kita dah mula minat dengan agama. Kan? Memanglah dia kadang-kadang ada rasa jemu, takkan nak ambil gambar lagi, dah nak habis dah. Nak ambil gambar datanglah uhal sikit. Ni pun satu cerai macam ni. Kalau maghrib pun tak boleh datang awal, subuh membalik awal. Baik, tuan-tuan. Yang pertama, untuk mendapat hidayah Allah, disebut oleh ulama memelihara kesucian akidah. Kita perlu jaga supaya akidah kita senantiasa suci, murni. Akidah ni keyakinan. Keyakinan tentang apa? Kita bawa satu kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ni senantiasa bertafakur, bukan kena MH17, tidak. Tafakur ni makna dia mengenung kejadian alam. Jadi keyakinan dia menyatakan berhala tak layak disembah. Itu mula dia dapat hidayah. Bagaimana aku nak menyembah batu bata yang mereka sendiri cipta? Kita cipta, kita sembah benda yang kita cipta. Bodoh tak? Bodoh tak? Siapa kata bodoh lagi, MIC buat laporan lah tu. Kita sama-sama kita boleh. Kita cakap dalam lingkungan kita aja, tapi dengan mereka tak boleh. Jangan hina agama orang lain secara terang-terang, apatah lagi di hadapan mereka. Ini dilarang oleh Al-Quran surah ke-6 ayat 108 Al-An'am. Jangan. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah. Dan janganlah kamu mencerca atau menghina sembahan-sembahan mereka selain pada Allah. Nanti mereka pula akan menghina Allah. Termasuklah tuan-tuan, macam Ibrahim Ali tahun lepas kan dia ajak kita nak bakar Bible. Apa kata kalau dia orang pula ajak nak bakar Quran, apa perasaan kita? Betul tak? Nak bakar di batu tak jadi. Yang pelik tu tuan-tuan, kita buat laporan polis, tak ada tindakan. Di mana keadilan? Betul tak? Ceritanya. Sebab tu saya tak boleh terima lah kerajaan yang ada ni, betul lah. Zalim betul. Saya terus terang, kalau ada satu kes, saya tak akan engage lawyer, saya nak bela diri sendiri. Aku nak lanyak kau. Biar dia hantar ke Munting pun berbaloi, tuan-tuan. Tuan-tuan tak ada pengalaman dalam mahkamah. Saya 2 kali dah. Ui, ceramah lebih pada kapal sing. Lawyer apa? Hakim pun tuan-tuan. Terpegun tengok pidato saya. Izinkan saya Tuan Hakim untuk berbicara untuk 10 minit. Sebagai fakta-fakta, dipersilakan. Lama. Saya bagi tuan-tuan dengan fakta semua lah, dengan surat apa semua. Ada seorang pakcik tu, dia tengok saya. Dia kata, saya pergi duduk kat dia. Wih, hang pandai bercakap. Mangkuk ayun hang, ustaz ni, tahu tak? Tuan-tuan, ni cerita kisah benar, tuan-tuan. Setelah saya memberi hujah-hujah, saya ingat sampai hari ni, hakim kata,
setelah mendengar hujah Encik Syarif. Kemudian dia tanya, mana peguam bela? Saya kata, saya orang miskin, nak engage macam mana? Benarkan saya untuk membela diri. Walhasil saya tahu memang boleh. Saya dah refer dah kepada seorang hakim, kawan saya. Dia tak boleh. Dia nak bagilah apa yang peguam free kan. Tak payah. Dia kata, saya nak cakap sendiri. Pengalaman dalam mahkamah 10 minit. Tuan-tuan tahu apa hakim kata? Pak Syed tahu? Pak Syed nak tahu, Pak Syed tak beritahu lagi. Pak Syed ngangguk pula. Setelah mendengar hujah-hujah Encik Syarif, saya bersimpati. Saya kata, menang dah aku. Tu perkataan dia. Kan? Walau bagaimanapun, saya perlu berlaku adil kepada kedua-dua belah pihak. Kalah juga, tuan-tuan. Tapi kalah tak teruk lah. Bukan 4-0. Manchester United kena dengan Cokia pun 4-0. Itu kalah cerai benar. Kalah 1-0. Kalah tak apa. Tapi tak teruk sangat. Dia sendiri hakim kata, Encik Syarif, kalau selepas saya jatuhkan hukuman ini, Encik tak mampu membayar, datang jumpa saya, there's a way out. Loh, dia ajar saya pula. Ada jalan keluar. Tu hujah kita. Saya insya-Allah well prepared . Saya nak korek habis, nak ungkit habis semua. Kan? Biar hakim tu pening. Kan? Kalau dia orang saman saya lah. Kan? Tengok. Dia suruh kita bakar Bible, dia tidak diambil tindakan. Betul tak? Kalau orang parti pembangkang, aku yang ni, nenek angin yang ni. Kan? Betul tak, Tuan Haji? Tu cerita dia. Di mana keadilan? Adalah parti keadilan rakyat. Cerita. Nabi begitu, tuan-tuan dan puan-puan. Dia merenung, tak layak batu bata ni ku sembah. Akidah dia, keyakinannya menyatakan alam ini ada pencipta. Sebab tu bila kita sebut beriman kepada Allah, tuan-tuan, beriman kepada kewujudannya. Akhirnya Allah beri hidayah. Allah turunkan wahyu. Allah pilih dia sebagai Rasul yang terakhir. Sebab tu tuan-tuan, kita perlu berusaha, moga-moga kita memiliki akidah yang mantap. Akidah yang teguh dan kukuh sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Ahqaf, surah ke-46 ayat ke-13. Saya, tuan-tuan dan puan-puan, perlu memiliki akidah ini. Jangan mengubahnya lagi. Jangan semangatnya, kena berterusan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqamah, pendirian mereka tidak pernah berubah. Hebat. Angin tiup sekencang mana sekalipun, mereka tak condong ke kanan, tak condong ke kiri. Hebat. Golongan ini tidak ada ketakutan dan kedukecitaan. Itu ayat Al-Ahqaf 13. Kita ambil dalam surah Fussilat, surah ke-41 ayat 30. Ayat yang di permulaannya sama, tapi di penghujung janji cukup hebat daripada Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Tu Allah sebut, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Allahu akbar. Dr. Hamka mentafsirkan ayat 30 surah Fussilat. Surah ni ada dua nama, tuan-tuan. Surah ke-41 ni ada dua nama, Fussilat atau Hamim Sajadah. Ingat nak? Kalau ustaz sebut Hamim Sajadah, apa ustaz ni mana betul? Awak tu yang tak betul. Kan? Surah ke-40 pun ada dua nama. Surah Al-Mu'min ataupun surah Ghafir. Resam Osmani Ghafir. Yang lama-lama dulu Resam Majid, dia apa nama Mukmin. Tengoklah. Tapi sama. Ayat yang saya baca ayat 30. Sama di segi pengertiannya.
Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan dengan penuh keyakinan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqamah, apa akan berlaku? Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun malaikat. Tu dia tuan-tuan. Malaikat akan mendampingi orang yang beriman tadi, yang akidahnya mantap, pendirian dia teguh. Nampak? Dia kata jangan takut. Janganlah kamu takut, jangan kamu berduka cita. Kami membawa berita baik bagi kamu, syurga yang telah dijanjikan oleh Allah. Masya Allah. Ini usaha yang pertama, memelihara kesucian akidah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim juga ada, qul li fil Islam ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka, qala qul amantu billah thumma istaqim. Ayat Quran 2, satu hadis yang sama yang segi makna. Ketika mana seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ajarkan kepada aku satu perkataan yang aku tidak perlu bertanya kepada orang lain. Yakni setelah aku bertanya kepada engkau. Nabi ajar dua. Katakanlah, aku beriman dengan Allah, kemudian istiqamah. Itu cerita dia. Itu di antara yang perlu kita lakukan. Seterusnya, hidayah Allah. Untuk mendapat hidayah Allah, di antara usahanya, insya-Allah tuan-tuan, bulan depan. Bolehlah, sejam cukup lah. Sejuk ni. InsyaAllah kita bertemu di bulan hadapan. Cuma peringatan bulan 10 nanti tuan-tuan, 4 hari bulan 10 bersamaan 9 Zulhijjah. Marilah kita sama-sama tekad untuk berpuasa sunat. Hari Sabtu, hari Ahad kita raya korban. Kalau dah nak puasa 6, tak sempat dah masuk Zulqaidah dah. Kan? Puasa 6 lagi hebat lah. Kan? Saya tanya seorang tu imam masa bulan Syawal lah. Imam, puasa Syawal macam mana? Puasa 6. Ui, tak banyak dah ustaz. Tinggal berapa hari? 6. Mana dia tak buat lagi. Asyik duk bagi orang menikah, dia kata mana nak sempat. Sabaran tuan-tuan, puasa 6 hari ni. Ustaz insya-Allah lah martabat tinggi. Kan? Tuan-tuan kalau meminati, ada 30 ceramah dalam ni, berbaloi harga berapa? RM10. Ada 30 ceramah, 30 orang ustaz, tu dia. Tuan-tuan dengar 10 kali, terus jadi ustaz insya-Allah. Jangan lupa tuan-tuan, bentang sejadah. Dapat 3-4 ribu pun jadilah malam ni, insya-Allah. Kita bukan tahu rezeki tuan-tuan. Kadang-kadang orang tak amai, sumbangan banyak. Kadang-kadang orang banyak, tak ada sumbangan, tak ada. Itu cerita dia. Sebab yang banyak tu FRU. Tak nak merisik ya. Jadi terima kasih ribuan kemaafan. Kita tangguh majlis pada malam ini dengan tasbih kafarah suratul asri. Subhanakallah wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Satu lagi tuan-tuan, kalau ada di kalangan